secara terperinci kawalan rentas negeri dan pemeriksaan yang dilakukan oleh PDRM. Silakan Tuan. Terima kasih DJ. Hmm. Okey, bagi fasa kali ini, pengawalan kepada pergerakan orang awam, sektor ekonomi, sektor perkhidmatan dan sektor perdagangan adalah seperti mana yang telah kita laksanakan pada fasa PKP pertama pada 18 Mac tahun 2020 yang lalu. Namun terdapat beberapa penambahbaikan dan kebenaran tambahan kepada sektor-sektor ini yang mana terdapat sedikit kebenaran operasi yang telah diberikan kepada sektor-sektor ini bagi membolehkan mereka beroperasi dalam tempoh PKP yang baru ini. Walau bagaimanapun bagi rentas negeri dan daerah adalah sama sekali tidak dibenarkan, melainkan hal-hal kecemasan yang munasabah dan perlu. Pergerakan ini perlu mendapat juga permit kebenaran rentas negeri yang dikeluarkan oleh pihak PDRM. Di mana pemohon boleh datang ke balai terdekat dengan kediaman untuk memohon permit ini dengan membawa dokumen sokongan sebagai bukti permohonan tersebut adalah benar. Dan dalam pada itu juga bagi individu yang berhajat masuk ke wilayah Susah Labuan, pastikan ia perlu memperolehi permit kebenaran dari kawasan asal sebelum bergerak masuk ke Labuan. Di samping ini telah juga mempunyai keputusan swab test sama ada swab RTK atau PCR sekurang-kurangnya 3 hari dari tarikh ketibaan. Kegagalan mematuhi peraturan ini boleh mengakibatkan individu dikenakan kompaun ketika ketibaan di pintu masuk. Okey, yang selain daripada itu juga cubaan keluar dari Labuan juga tanpa permit kebenaran pihak polis boleh mengakibatkan juga dikenakan kompaun ketika pemeriksaan akhir di pintu pelepasan kelak. Di mana di sini tidak dimaklumkan kita telah menempatkan pasukan keselamatan di setiap pintu masuk yang sah di Labuan ini. Dan seterusnya menyentuh kepada pergerakan dalam Pulau Labuan ini, semua pergerakan adalah terhad kepada 2 individu di dalam sebuah kenderaan kecuali pengangkutan awam seperti bas atau van berhenti-henti yang sedang beroperasi di sekitar di Labuan ini. Orang awam yang perlu hadir ke tempat kerja juga perlu mempunyai surat arahan kerja atau tugas dari pihak majikan dengan menyatakan detail penama, tarikh dan masa bekerja. Dan sini saya hendak maklumkan surat tu mestilah salinan yang asal dan bukan salinan pendua atau fotokopi. So itu adalah untuk tindakan kami lah di pihak PDRM. Ya, itu dia. Dan ada Tuan, adakah SOP ini sama sahaja daripada sebelum ini atau ada perbezaan SOP daripada yang sebelumnya Tuan? Okey, apa yang kita lihat, SOP pada kali ini boleh dikatakan kebanyakannya hampir sama dengan SOP yang terpakai sebelum ni. Namun ada beberapa penambahbaikan demi memenuhi keperluan masyarakat dan dalam masa yang sama mampu mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara yang sedang pulih akibat gelombang COVID sebelum ni. Suka untuk saya mengajak semua warga Labuan meneliti handout SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak MKN untuk kemudahan kita sepanjang PKP kali ini. Selain itu juga terdapat juga infografik yang dikeluarkan untuk rujukan mudah berkaitan aktiviti serta kegiatan ekonomi yang dilarang sepanjang PKP ini. Di sini saya nak kongsikan serba sedikit maklumat kepada semua warga Labuan berkaitan SOP yang perlu dipatuhi oleh kita bersama lah. Yang mana semua pergerakan adalah kepada 2 individu di dalam sebuah kenderaan kecuali pengangkutan awam. Semua aktiviti sukan, rekreasi, fasiliti sukan berkumpul
aktiviti sukan di kawasan terbuka atau tutup adalah dilarang kecuali jogging individu di perimeter kediaman dan di kawasan kejiranan, dan berbasikal individu juga boleh dibenarkan tetapi tidak melebihi 10 km radius dari tempat kediamannya. Selain daripada itu, apa yang kita lihat, pembelian makanan di kedai dan gerai terhad kepada bungkus membawa pulang. Tidak dibenarkan untuk makan di tempat restoran atau di kedai-kedai makan. Hanya 2 wakil isi rumah dibenarkan untuk keluar membeli keperluan rumah. Dan bagi tujuan perubatan pula, maksima 3 orang mendapatkan rawatan di fasiliti perubatan terdekat. Bagi yang bekerja di sektor esensial, hanya memerlukan surat dari majikan yang menyatakan nama pekerja, tarikh dan masa bekerja, dan pastikan membawa salinan asal, bukan salinan pendua. Dan selain daripada itu, sesi persekolahan bersemuka akan dimulakan pada 20 hari bulan 1 dengan SOP yang ketat bagi pelajar yang tahun yang menduduki peperiksaan, iaitu pelajar-pelajar SPM, STPM untuk sesi 2021. Turut terlibat ialah semua calon peperiksaan utama yang telah dijadualkan. Dan selain itu, tiada aktiviti riadah rekreasi seperti di taman dan di pantai awam dibenarkan. Selain daripada itu, aktiviti keagamaan di masjid dan rumah ibadat dihadkan kepada 5 orang AJK. Bagi solat Jumaat di Labuan dihadkan kepada 30 jemaah dengan SOP yang ketat. Selain daripada itu, aktiviti pasar malam juga tidak dibenarkan. So, ini adalah sedikit maklumat yang boleh saya sampaikan, dan SOP lengkap boleh dirujuk kepada handout atau dan infografik yang dibekalkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Ya, itulah dia tuan. Dan bagaimana pula dengan penugasan anggota tuan di kawasan kluster-kluster yang masih aktif? Okey, untuk makluman, penugasan anggota keselamatan di kluster aktif, di kluster-kluster kawasan aktif ni diteruskan dengan terjumlah kepada skop pemantauan SOP yang sedang berkuat kuasa. Kita, pihak PDRM telah mendirikan 15 pasukan dengan keanggotaan seramai lebih kurang 60 orang anggota dengan bantuan tentera. Pemantauan ini kita bertugas 24 jam sehari untuk memantau semua aktiviti di pulau ni. Ya, dan apakah akta yang terpakai yang dikuatkuasakan dalam tempoh PKP kali ini? Silakan tuan. Oh ya, akta yang utama yang menjadi pegangan kita dalam PKP ini adalah samalah seperti sebelum ni, iaitu Akta 342, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Di samping akta ini, akta-akta lain juga kita guna pakai seperti kanun keseksaan, akta polis dan lain-lain. Betul. Dan akhir sekali tuan, nasihat tuan kepada warga Labuan dalam patuh SOP PKP dan sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini tuan. Silakan tuan. Ya, suka untuk saya di sinilah mengajak semua warga Labuan untuk sama-sama kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan ni. Masa 2 minggu ni amat penting buat kita dalam melandaikan lengkuk jangkitan ini. Kita pernah buktikan kita berjaya sebelum ni, dan kenapa kita tidak dapat buktikannya kali ni? Apa yang kita laksanakan ini adalah untuk kita sendiri dan bukan orang lain. Tiada siapa di luar sana yang mampu menjaga kita dan negara kita selain dari kita sendiri. So, di sini dengan tegas saya ingatkanlah semua warga Labuan, penguatkuasaan kali ini akan diperketatkan demi kebaikan semua. Di sini tiada lagi nasihat dan peluang kedua lah akan diberikan. Kita sudah menempuh hampir 1 tahun gelombang ni.
sudah pelbagai teguran dan nasihat diberikan, justru tindakan tegas akan diambil kepada siapa sahaja yang melakukan pelanggaran SOP pada kali ini. So untuk makluman, pada 2 hari permulaan PKP fasa kedua ni, kita pihak PDRM telah juga merekodkan lebih 30 kompaun kepada pesalah yang melanggar SOP di sekitar Labuan. So saya di sinilah menyuruhlah dan berharap semua warga Labuan ni dapat mematuhi, dan kita cuba untuk menurunkan angka jangkitan ini, dan mengharapkan kepatuhan semua warga Labuan terhadap SOP PKP kali ini. Sekian. Okey, terima kasih Tuan dan selamat menjalankan tugas kepada Tuan and the team ya. Yes, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Tuan. Ya, tuan. Itulah dia daripada DSP Muhammad Ibrahim yang bersama-sama dengan kita untuk slot Roger Labuan FM. Dan teruskan dengan Labuan FM jam 9.30 pagi nanti kita akan bersama-sama dengan Dr. Ismuni Bukhari, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Wilayah Pusat Labuan, untuk slot Roger Labuan FM yang kedua, dan untuk memperincikan situasi terkini COVID-19 di wilayah Persekutuan Labuan. Dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Untuk kita ke barisan hadapan, sama-sama kita teguh lawan kita, jaga kita, bersiap siaga, putuskan rantaian COVID-19. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter, pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa.